Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan, salam Melaka berwibawa, pintar, hijau bersih. Saguduri, Assalamualaikum. Semena hormah, ni hao ma khaifalikum ana bilari syukran. Mararan warin inturang munda icaran tajau. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Muhammad Anwar Fahmi, Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Melaka merangkap analisis politik. Baik, hari ini saya akan mengupas berkaitan dengan senario politik ataupun pilihan raya negeri Sarawak yang ke-12. Saudara, kita maklum pada 6 Disember 2021 adalah hari pencalonan. Diikuti 14 Disember 2021 yakni hari pengundian awal dan 18 Disember 2021 adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh pengundi atau rakyat negeri Sarawak untuk keluar mengundi mengikut SOP yang mungkin akan dikeluarkan oleh SPR. Saudara dan saudari, kita maklum parti gergasi atau parti yang paling dominan di negeri Sarawak iaitu adalah parti GPS, Gabungan Parti Sarawak. Parti ini sebenarnya ditubuhkan pada 2018 di mana pada 12 Jun 2018 mereka mempunyai idealisme ataupun satu pendirian keteguhan untuk menyatukan hampir 4 parti dominan di negeri Sarawak untuk menentang pesaing-pesaing mereka khususnya daripada Malaya atau daripada Parti Peribumi Semenanjung dan juga parti-parti yang wujud khususnya parti PSB, Parti Sarawak Bersatu. Baik saudara, kita melihat dalam keadaan itu mereka telah Abang Jo ataupun Presiden Parti GPS ini telah menghantar permohonan pada 20 Ogos 2018 kepada ROS untuk parti ini didaftarkan dan mereka mendapat berita baik pada 19 November 2018 GPS telah didaftarkan di bawah ROS. Maka hari ini kita dapati pada 18 iaitu 14 Disember 2021 dan 18 Disember 2021 akan berlaku pilihan raya negeri. Pilihan raya negeri Sarawak yang ke-12. Maka GPS mempunyai hak untuk bertanding. Baik saudara, saya melihat antara persaingan yang paling rencam adalah untuk GPS datangnya daripada parti PSB iaitu Parti Sarawak Bersatu. Parti ini ditubuhkan pada 2014. Kebanyakannya pemimpin mereka ataupun penyokong-penyokong ini terdiri pada kaum Cina di Sarawak. Maka saudara, kita perlu lihat di samping parti PSB ini memberi saingan kepada GPS, kita perlu ingat Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari ini akan mendapat tentangan daripada parti PSB, dan kita perlu ingat parti-parti peribumi lain juga atau calon bebas di Sarawak akan memberi sedikit tentangan. Dalam masa yang sama, GPS sedang berhadapan dengan sedikit tekanan daripada DAP diikuti oleh PKR dan Amanah. Tetapi PKR dan DAP tidak ada merit ataupun kekuatan di Sarawak. Hanyalah DAP dilihat antara parti yang boleh mempertahankan sedikit kerusi yang mereka menangi sebelum ini kerana mereka melibatkan sentimen Cina di situ. Baik saudara, kita melihat kepada keadaan sekarang ini mengapa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zaid Hamidi sebagai Presiden UMNO awal-awal telah menyatakan tidak mahu melibatkan diri. UMNO tidak mahu meletakkan calon di Sarawak. Mengapa? Begitu juga BN. Kerana UMNO berterutang budi kepada GPS apabila berlaku persaingan untuk membentuk kerajaan persekutuan selepas kerajaan BNPN, pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Mulia Yassin telah tewas ataupun tidak hilang sokongan ahli parlimen. Maka pada ketika itu istana yang Tuanku ataupun Raja-Raja Melayu telah menzahirkan bertitah supaya mana-mana parti politik khususnya PH dan juga BN mengemukakan sokongan ahli parlimen. Maka didapati hampir 115
kursi parlimen ataupun ahli parlimen menyokong, termasuk sokongan kuat daripada GPS Sarawak menyokong Yang Amat Mohd Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Maka UMNO dan Barisan Nasional terutang budi. Maka itu antara sebabnya mereka tidak mahu bersaing atau meletakkan calon di Sarawak kerana terutang budi. Yang keduanya, UMNO khususnya termasuklah Bersatu. Mereka baru menang di Pilihan Raya Negeri Melaka yang ke-15. Baik pada 20 November 2021. UMNO menang di Melaka 21 kursi tanpa bergabung dengan Perikatan Nasional ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin Bersatu. Dan Bersatu hanya dengan PAS. Bersatu memenangi atau Perikatan Nasional, mereka memenangi 2 kursi saja. Maka mereka bimbang apabila mereka bersaing di Sarawak. Sudah pasti sentimen rakyat negeri Sarawak, mereka sangat-sangat ekstrim. Pola pengundian mereka, dari segi geopolitik mereka, dari segi semangat kekitaan, loyalty rakyat negeri Sarawak, akibat lantaran daripada parti-parti, mungkin juga daripada PSB ataupun parti-parti serpihan pribumi Sarawak, mereka mahukan Sarawak untuk orang Sarawak atau merdekakan Sarawak mengikut acuan Sarawak. Dan ada juga sentimen mau membawa Sarawak keluar daripada Semenanjung. Ini pernah kita dengar dalam pelbagai media, YouTube, video dan sebagainya. Ini sentimen-sentimen yang diterapkan. Termasuk kalau kita melihat di Sarawak, bagaimana dari aspek komunikasinya, bahasa Sarawak, Sarawakian. Mereka menggunakan apa tu, nyak au, kami tu si tahu Kelakar Sarawak, nyak tu si tahu Madak Sarawak, nyak tu lawak gila. Jadi bahasa-bahasa, baik orang Semenanjung, orang Sabah, orang daripada Perak, Kelantan, Perlis, Terengganu, apabila mereka ke Sarawak bekerja sebagai penjawat awam ataupun mencari rezeki, sudah pasti mereka akan menguasai atau asimilasi dari segi bahasa. Bahasa pertuturan utama di negeri Sarawak adalah, termasuk penjawat awam, adalah bahasa Sarawak dan juga bahasa Inggeris. Dan mereka bimbang dengan kemunculan pribumi khususnya Melayu Semenanjung mendominasi ekonomi dan juga sosio budaya mereka dan mengganggu sistem komuniti masyarakat Sarawak. Maka orang Melaya adalah antara istilah yang mereka bimbang daripada dahulu sehingga hari ini. Dan apa yang berlaku dalam percaturan politik terdahulu, khususnya dalam pilihan raya yang ke-15, di mana Barisan Nasional pernah bersama dengan GPS ataupun Parti Kerajaan Negeri Sarawak yang terdahulu, dan mereka mampu menghidu dan melihat pengalaman pahit Kerajaan Negeri Sarawak dan juga rakyat negeri Sarawak. Mereka tidak senang dengan campur tangan UMNO khususnya ataupun Barisan Nasional di negeri Sarawak. Dan ini menyebabkan sentimen tidak boleh menerima. Sebab itulah pemimpin-pemimpin baik daripada GPS maupun pemimpin daripada PSB, mereka dengan berani dan lantang menyatakan tidak mahu berkompromi, tidak mahu bersekongkol, tidak mahu bersama dengan baik daripada UMNO, baik daripada Bersatu, PKR, DAP, PAS dan sebagainya. Mereka tidak mahu. Sebab mereka tidak mahu ditolak oleh pengundi akar umbi daripada Sarawak. Sebab sentimen negeri Sarawak ini tidak sama dengan sentimen di Semenanjung. Dan mereka ada kekitaan yang sangat-sangat jelekit dan sangat-sangat kuat dan taksub. Sebab itulah kebanyakan parti politik Semenanjung ini, khususnya UMNO, tidak berani meletakkan calon di situ. Dan di antara konsensus yang mereka menghormati sokongan padu daripada GPS yang memberi sokongan kepada ahli parlimennya, memberi sokongan kepada pembentukan kerajaan Putrajaya atau Persekutuan di bawah kepimpinan Yang Amat Mohd Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini terutama dia. Yang keduanya, UMNO tidak tahu sentimen di Sarawak, bahawasanya orang Sarawak ini mereka mengutamakan pribumi mereka. Mereka tidak mahu Melayu daripada pribumi, daripada Semenanjung ini masuk menusuk ataupun cuba mempengaruhi atau menggugat Melayu Bumi Putera ataupun apa-apa bangsa pribumi di Sarawak. Saudara, begitu jugalah Pakatan Harapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang bermasalah sekarang ini kerana kita melihat sentimen kekalahan ataupun kedukaan dan juga duka lara Pakatan Harapan di Pilihan Raya Negeri Melaka yang ke-15 telah mengajar Pakatan untuk berfikir dan merenung jauh. Pakatan Harapan didapati bahawa mereka sudah mula ada agenda seperti meletakkan calon mengikut logo parti masing-masing. DAP dengan gaya DAP, begitu juga PKR dan Amanah. Mereka sudah mahu menguji
kemampuan mereka. Sebab di Melaka mereka gagal dengan bendera Pakatan Harapan. Dan sekarang ini di Sarawak mereka mahu melihat kekuatan mereka. Adakah mereka mampu apabila mereka menggunakan metod yang berbeza, iaitu metodnya logo bendera masing-masing, PKR dengan cara PKR, bendera PKR, calon PKR, amanah dengan bendera amanah dan calon amanah, begitu juga DAP dengan calon DAP dengan ini. Tetapi mereka berjanji akan bertanding 82 kursi DUN di Pilihan Raya Negeri Sarawak. Saudara dan saudari, maka kita perlu memahami pola pengundian di negeri Sarawak ini, kerana yang pertama sekali kita melihat sentimen-sentimen antara dalam YouTube, dalam media baru, ada pemimpin-pemimpin, segelintir pemimpin Sarawak ini, calon-calon Sarawak ini, mereka memainkan sentimen mahu memerdekakan, mahu membawa Sarawak keluar daripada Semenanjung dengan mereka menyatakan itu hak mereka dan mereka boleh menuntut perkara ini kepada badan antarabangsa atau membawa kepada pihak-pihak yang boleh memberikan mereka kekuatan, seperti mana Pulau Batu Putih hilang daripada Johor. Begitu jugalah ya, di antara tuntutan Singapura dan juga Johor Bahru, dan kita hilang Pulau Batu Putih. Tapi dalam sentimen di Sarawak ini dimainkan. Sebenarnya ia tidak sihat dari segi perlembagaan persekutuan, Federal Constitution, dan juga kita sebut sebagai raja berperlembagaan. Tetapi apapun, kita faham dalam amalan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan ada hak-hak individu, Article 5 to 19, freedom of speech, ethnic, religious, your own school of thought, whatever. Maka adalah pihak-pihak yang memainkan sentimen supaya tidak mahu orang Melaya ini atau Bumi Putera mengganggu kepimpinan ataupun disebutnya percaturan politik dan juga pentadbiran hak pribumi khususnya Sarawak. Saudara, ini akan menggugat di mana parti-parti seperti PKR, Parti Melayu, walaupun PKR ada parti campuran, ada Melayu India Cina, tetapi tetap dilihat daripada Malaya, daripada Semenanjung. Kemudiannya ada parti dia Amanah yang sudah pasti kita melihat majoritinya Melayu. Kemudiannya UMNO lagi lah, memang dia Melayu. Kemudiannya Parti Bersatu sudah asas penubuhannya untuk Bumi Utara. Dan parti-parti ini disebut parti-parti Melaya, parti-parti peribumi Melayu yang akan sedang menggegar kedaulatan ataupun disebut ideologi politik, sentimen taksub rakyat pengundi negeri Sarawak. Sebab itulah saya sebagai penganalisis politik melihat bahawasanya kemungkinan untuk GPS menang itu tinggi. Ya, parti gabungan Parti Sarawak ini untuk mereka menang itu tinggi sebab government machinery di bawah mereka, caretaker adalah mereka, dan pengalaman mereka cukup lama dalam kepimpinan politik. Dan kita melihat parti ini mempunyai gandingan parti-parti yang mampan, utuh dan lestari, dan telah turun padang dan menguasai pelbagai mainstream government machinery. Baik, berikutan dengan parti PSB ini pula. Parti ini, Parti Sarawak Bersatu ini adalah parti yang ditubuhkan seperti mana saya kata 2014. Yang majoritinya Cina. Tetapi mereka mampu memberi saingan kepada GPS. Apapun, saya melihat kemenangan mutlak itu ada pada GPS, kemudian diikuti sedikit kerusi oleh parti PSB dan sedikit dipertahankan oleh DAP. Dan kalau ada pun parti pribumi daripada Sarawak, gabungan-gabungan parti pribumi daripada Sarawak atau calon bebas, tapi PKR dan Amanah sangat sukar untuk menang di Sarawak. Apapun kita tunggu dan lihat apa dia takdirnya. Kun fayakun. Itulah dia warna-warni politik Malaysia. Bidat. Syukran. Nandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.